Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada semua pelajar-pelajar tingkatan 1 yang menonton video ini, thank you for watching. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Okay, first and foremost, betulkan niat belajar lillah ta'ala. So I have Ammar and Azam here today with me. Okay, actually kita masih lagi dalam bab 8. Kita dah habis sampai pembinaan ya, untuk membina 60 darjah, 120. Before that kita buat garis serenjang. Ada 3 jenis garis serenjang. Dan pembinaan 60 darjah. Dan pembahagian 60 tu menjadi 30-30. Dan also 120 darjah, kemudian boleh buat 90. Itu tak ada dalam buku ni rasanya. I give extra 90. Dan kita boleh teruskan dengan nak buat 105, 135 dan sebagainya. Kalau 135 is either buat 120 tambah 15 or 180 tolak 15. Dua-dua boleh ya. Okay, so that means kita dah siap muka surat 183, and by now I hope all of you yang mengikuti video ini dah mampu untuk buat sendiri ya. Kalau keluar dalam exam ke apa ke, ataupun later bila nak digunakan semula boleh buat. Okay, so that means now you turn to page 185. Okay, you should try Mahidri 8.1 tu. Jangan rasa nampak senang boleh buat ya. Sometimes kita rasa nampak senang boleh buat, tapi bila buat dah tak ingat. So you have to try. Kalau dah try, insyaAllah awak akan ingat. Okay, now kita lihat page 185, 8.2 dah. Iaitu sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. No more drawings. Kita akan belajar untuk mengira pula. Okey, apakah sudut bertentang bucu dan sudut bersebelahan pada garis bersilang? Pada awal kita dah tahu dah tentang ada 3 tu. Sudut reflex. Lagi? Conjugate. Lagi satu lagi? Sudut pelengkap. Sudut tu yang satu grup ni sudut tirus. Sekejap, saya pun dah lupa dia punya ni pengumpulan, tapi tak penting sangat pengumpulan tu, cuma penting masa nak mengira awak faham dia kata sudut apa. So yang hari tu dalam page 174, yes, ada 3 jenis. Kita ada garis lurus 180, tu kena ingat, tak ingat tak boleh kira. Dan untuk hari ni pun sangat berguna yang tu ya, 180 tu. Kemudian 180 darjah dia ya. Okey, kemudian sudut reflex lebih 180, tu kena tahu. Dan untuk pengiraan juga nanti, dan satu putaran lengkap 360. Itu satu kumpulan kedua, page 175. Okey, sudut pelengkap ya, that means 90 hasil tambah ya. Kemudian sudut pengenap tambah 180, dan sudut conjugate ia adalah hasil tambah 360. Okey, kena tahu term ya. Sebab nanti kalau soalan keluar dia punya istilah, dia punya term, dia punya istilah, tak boleh buat pula apa tak faham. Okey, in page 185 kita nak lihat sudut bertentang bucu dan sudut bersebelahan pada garis bersilang. Okey, first tentang sudut bertentang bucu dan sudut bersebelahan ya. Bertentang bucu, this is the one. Yang ini adalah sudut bersilang, garis bersilang ya. Okay, so I think better turn to page 186 supaya saya tak tersilap istilah. Betul lah ni, page 186 ya. Lihat atas ya, daripada penerokaan tu dia nak bagi interesting pada awak sebab teroka dan sebagainya. Tapi pada saya sometimes nak teroka tu langsung confuse. So kita terus lihat apakah sudut bertentang bucu. That means bucu ini bertentang dengan A ke B ke C. Bertentang dengan mana? B ya, setentang ya, setentang. Macam awak duduk setentang dengan saya sekarang ni. So ini dengan ini ya. Dan kalau saya kata bahagian ini pula bertentang dengan sebelah sini, right? Okay, itu adalah sudut bertentang bucu. That's first, nombor 1. Nombor 2, hasil tambah sudut bersebelahan. Yang kita dah belajar gitu. That means adalah
hasil tambah sudut bersebelahan sebab garis lurus 180 AB ya. Hasil tambahnya adalah hasil tambah adalah 180 darjah. Okey, so saya tertinggal satu tadi. Nombor 1 tertinggal. Ni nombor 2 dah. Okey, nombor 1 setentang bucu nilai sudut adalah sama. That means if I put here as 20, kecil sangat. No. 30 berapa? 30 degrees berapa sini? 30 degrees. 30 degrees. If I put here as 150 degrees, Sama 150 degrees. yes, 150 degrees. Ini kena ingat. Kalau tak ingat tak boleh kira. Okay. So kalau saya buat macam ni, walaupun ini X tu kembang, buat X tinggi pun sama juga. So that means if this is 20, berapa sini? 20. 20. Yeah? If this is 160, sini adalah 160. Okay, cuba tengok ni garis lurus kan? Betul tak? Cuba tambahkan 160 and 20. 180. 180. Dia mesti. Ya? Okay, so that's number 2. Sudut bersebelahan 180. Tak payah buat A sama dengan C, semua tu pening je kan? Faham? Kat sini dah faham. Kita lihat 3 jika dua garis bersilang adalah berserenjang. Ingat serenjang tu macam mana? Berapa sudut dia? 90, that's right ya. Adalah berserenjang antara satu sama lain, maka semua sudut pada garis bersilang itu ada 90. What they are trying to say here. Okay, nak buat contoh yang ni pula. Okay, yang ketiga sama dengan ni ya. Okay, yang ketiga. Okay, di kedua garis bersilang. Okay, this one bersilang dengan this one. Bersilang tak? Okay, maka adalah berserenjang antara satu sama lain. That means it's 90. Kalau 90, 180, sini berapa? 90. 90. Kalau ni 90 ke sini? 90. 90. Kalau sini pula? 90. 90. So that means cuba darab. 90 times with 4, you're going to get? 100. 360. 60. Betul lah kan? Satu pusingan adalah 360. Okey, kalau separuh aja, ini sahaja 180. 180 darab berapa? Atas bawah ada 2, jadi 360 juga. See? Yeah. So I hope you remember supaya kita akan dapat nak mengira nanti. Untuk contoh 9 belum kira lagi. Rajah di sebelah menunjukkan dua garis bersilang, kena pasti dan nyatakan sudut bertentang bucu. Okey, Azam A, jangan tengok jawapan bawah. Sudut bertentang bucu apa dengan apa? P dengan R. P dengan R. Okey, sudut bersebelahan pada garis bersilang, Amar? Sudut bersebelahan. Sebelah aja. Q dengan R. Q dengan R boleh? Satu lagi, Azam? P and Q. Nak bagi pun boleh. Okey, P and Q. Dua ya, jawapan untuk B. Okey, terdiri A.2A. Bagi setiap rajah yang berikut, kena pasti dan nyatakan sudut bertentang bucu. Okey, A. Amar. PQ. PQ. Kemudian sudut bersebelahan pada garis bersilang, Azam? RQ dengan RP. RQ satu, yang kedua RP. Okey, B. Azam, bagi sudut bertentang bucu? AB. AB. Okey. Amar, beri sudut bersebelahan pada garis bersilang? AC, CB. Okey, ada dua AC dan CB. Okey, C. Sudut bertentang bucu, Azam? TR. TR. Okey, sudut bersebelahan pada garis bersilang, Azam? Azam lagi. Amar, sorry, confused ya. TS dan SR. Yes, TS dan SR ya. Kena ada dan menunjukkan ada dua benda. Okey, 2. Salin setiap rajah yang berikut, tandakan dan labelkan. 1. Sudut Y jika sudut X dan Y ialah sudut bertentang bucu. Senang je tu kan? Kan? Setentang je ya. Kadang-kadang dia bagi latihan terlalu senang. Kadang-kadang dia lompat terus bagi yang susah. Kalau susah, mencabar untuk awak ya, sebab tak cukup asas. Okey, 2 sudut Z jika sudut X dan Z ialah sudut bersebelahan pada garis bersilang. Since both of you dah boleh jawab nombor 1 untuk A and B betul semua, daripada contoh 9 lagi, tak payah buat lah nombor 2 tu. It's too simple.
Okey, seterusnya kita lihat bagaimanakah anda menentukan nilai sudut pada garis bersilang. Contoh 10, dalam rajah di sebelah PSQ, mana Q, okey, dan PTU ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Okey, so I'll show you how to calculate berdasarkan ilmu ni tadi ya. Kena tahu semua ni. Kalau tak tahu, susahlah, tak ingat. Kalau tak ingat, kena tahu dan ingat. Okay, what we have is PSQ dulu, like this. PSQ, S kemudian. Then we have RSTU. Then we have PTV. PTV is here. Yes, T and V. And then what they give you is 135. Betul kan diagram saya? 62. Ada Y kat situ. Okay. X belum lagi. X and Y. So you're supposed to find the value of X and Y. Okay, untuk Y lah paling senang. Yes, X dengan Y. Y sebab setentang Setentang adalah 62 darjah. That's very simple. Untuk X, kita ambil yang kedua tadi iaitu bersebelahan 180. That means untuk dapat X 180, tolaklah sebelah ni. 135. You're going to get berapa? 45 lah kan. Sebab kalau ini 40, ini 40, 90 itu kurang. Kita kurang nak tambah 5 ya. Okay, so ini sangat senang. Kau tengok gambar aja, kau tak tahu teori tadi, nak jawab macam mana contoh 10 tu kan. So dah faham tadi bertentang mesti sama. And then bersebelahan, hasil tambah 180. Okay, do latih diri 8.2B now. Everybody. Amar and Azam termasuk yang kat rumah. So kita boleh terus bergerak. Senang je tu, kejap je. Tak payah lukis, kira je. Sebab dia senang sangat. Kalau complicated kena lukis, nak letak nilai. X berapa, Y berapa. Sebenarnya congak pun boleh tu. Okay, some of you might be using a calculator to nak kira, but it doesn't help your brain to really macam maximize guna sedaya mungkin I can see that these two boys they are not using calculator, so they have to calculate lambat sikit, tapi itu akan mengexercise brain kita, otak kita otak pun perlu di exercise. That's why kalau orang yang exercise sentiasa baca Quran sampai tua, susah nak nyanyuk. Sebab Quran tu bukan setakat kita nak tahu dia punya huruf saja, kita tahu bila panjang bila pendek kan. Kemudian kejap atas kejap bawah, atas bawah depan, atas dua atas, dua bawah, dua depan. Itu menyebabkan otak kita pelihara insya-Allah daripada nyanyuk. Okay, so those at home, sebab saya pernah ada student yang 2 tambah 3 pun tekan calculator. It's very frustrating.
Takkan beli kedai 2 tambah 3 nak beli 20 sen, 30 sen nak tambah tekan kalkulator, betul tak? Okay, even though sekarang ni zaman awak, zaman IT, yang paling penting ialah tahu mengendalikan benda-benda yang terkini, teknologi terkini. Itu paling penting. Tapi asas kena ada. Ya, asas kena ada. Itu yang menjadi perbincangan ya. Banyak yang generasi muda, ibu anak-anak saya kata yang penting bagi cucu-cucu saya adalah dia orang boleh gunakan semua teknologi maklumat yang ada ni untuk di-channelkan untuk yang sesuai kan. Saya kata yes, but asas mesti boleh. Tambah tolak darab bahagi, nombor kecil-kecil less than 10 takkan nak guna kalkulator juga. No doubt lah pergi kedai ke mana ada handphone nak guna kalkulator, tak kemalu. Tak beli RM1 dan RM2 bertambah 1 tambah 2. Allahu Akbar. Ada ya. Don't be surprised ada orang macam tu. Dia biarkan otak dia malas. Malas susah lah. Orang lain tak nyanyuk, dia dah nyanyuk dia. Tak ingat letak spek kat mana. Saya tadi dia tak ingat letak saya ingat mana. Okey lah, dah tua kan. Okay, so kita akan dapati untuk 1A, can Azam give both the answers? 140 X ialah 140. Yes, Y adalah Y 100. Yes, okay. B, Ammar. X ialah 24 degrees. Yes. Y ialah 148 degrees. 148 ya. Okay. Now, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah? Yang tadi semua asas yang mudah. Baguslah dibina kefahaman awak sikit-sikit. Now, contoh 11. We are going to see that we have a straight line PR. Ni sebab saya lukis nampaklah mana straight, tapi kalau awak nak buat sendiri, dia punya clue ialah cari garis terus dulu ya, sebab kita tahu tu ada garis terus dan di mana dia bersilang. Kalau nak buat sendiri, dia bersilang di mana? Cuba tengok gambar. Sebab kalau saya lukis je nampak macam dah siap dah. Itu pun dah siap. Mana yang bersilang? Oh, T dengan Q Yes, TOQ ya. Kena camkan dulu sebab nak kira. Sebab setengah student dia tak boleh buat sebab macam mana ni, dia tak nampak yang ni bersilang ya. So dah kena cari dulu mana bersilang. TOQ. Okey, tak apa kalau awak tak nak lukis buat senang je. Okey, tapi pastikan dulu untuk selesaikan masalah. So we're going to see that sudut apa sama sudut apa. Okey, I put you tak lukis habis pula dah. Another line, another 2 lines they give you here and here. So here is X, here is 60, and then they give you here is Y, and here is Y. Ada 2 Y. Should be sama lah. Saya ambil uang freehand ya. Okay, so kita tahu dah ini tadi bersilang. Bagi yang pelajar yang agak lemah, dia tak nampak ya, mungkin kalau lukis balik ke ataupun awak ada pakai buku sendiri, bukan buku pinjaman, warna kan nampaklah bersilang. Bila ini bersilang, that means kita bagi 72 tertinggal pula. Okay, that means 72 ni setentang dengan apa? 60. 60 saja. 60 dengan X. Yes, so ini dan ini. Bermaksud X dengan 60 ni, X tambah 60 ni, berapa nilainya? 72. Yes, 72. Okay, so X adalah 72 darjah. What happened? Tolak 60. Tolak 60, that's right, becomes 12 degrees. Taklah susah kan? Tapi kalau tak nampak yang benda bersilang jadi susah. Okay, now the next one, they ask for Y. Untuk cari Y, Tu 90 Y. Y. 90 darjah tak? You think it's 90 darjah? Okay, someone here. Amaria. Azam thought is 90. Let's see ya. Okay, which is a straight line? PR satu, another one? TOQ ya. So TOQ berapa nilai sudut dia? 180. Yes, 180 degrees. That's right ya, tengok ya. And then we have belah sini apa? Y plus Y. Is that right? Oh tak. Tambah satu lagi. 72. Okay, baru dapat 180. yes. So that means berapa Y ni? 2. 2Y tambah 72 adalah 180. So 2Y adalah 180 pindah tolak 72 adalah 12. 10 minus 2, 8. 70, 108, right?
Jom. Dia careless lah. Okay, so now nak Y saja. 54. Bagi 2. Bagi Right? dua. Sebab ni pindah jadi, ni 2 ni pindah jadi bagi 2 ataupun sebab dah cukup ruang kita buat macam ni tak apa. Sama je maksud dia. Biasa kita buat par kan. 54 darjah. Is this right? Tak. Tak. Pandangan menipu. Hati-hati ya. Matematik tak boleh ikut pandangan. Ya. So pandangan tadi saya kata menipu ya. Menipu. So kalau dia buat macam ni pun 90 darjah ke ni? Tak. Tak. Tak terlalu ekstrim lah. Sekejap. 90 ke ni? Tak. Nampak pun tak. So kita akan buat, dia kena ada ni baru kita tahu tu 90. Kalau kita nampak dia macam ini, alah, ada again lah. Ada kan 90? Ya. Nampak ya, tapi tak semestinya. Ada kotak tu. Yes, if you are doing math, kalau macam ni pun tak semestinya 90. Tak boleh assume, tak boleh andaikan 90. It has to be ada little kotak ni. Yes, 90. Ini 90 tak? Nampak je 90? Tak. Tak ke? 100 straight line ni. Kalau dia kata PQR. PQR adalah garis lurus. So that means sebelah sini. Kalau 190 garanti sini 90. Yang ketiga tadi. Okay, careful lah. Dalam matematik tak boleh andaikan. Sometimes soalan tu menipu dengan cara dia buat macam nampak je 90. Jaga-jaga. Hati-hati. Okay, so we have latih diri 8.2C. Nanti awak cuba. Mampuan number 2. Mahir diri 8.2. Okay, do now. You have 8.2C. At least buat 1 and 2. Nanti mahir diri 8.2 buat sebagai homework. Okay. Now, do now. Page 187. Tadi nampak ke ni? Sebab tadi saya mengajar. Nampak ke tadi? Takut tadi ni tak nampak. Aku tak tahu. Ayo buat now. 8.2C, number 1 and number 2.
Okey, apa dia punya clue tadi? Cari dua garis yang bersilang dulu. Dah nampak boleh kira yang lain. Kalau tak jumpa memang tak boleh kira. Sometimes in school you can find some of your friends memang tak faham. Tak faham, tak boleh buat. Dia faham yang latih diri 8.1, 8.2, A dengan B tu, A tu boleh, B boleh, C tak boleh buat. Sebab dia tak cari dulu dua garis yang bersilang. Amal tak boleh buat. Tengah cari tu. Tengah cari. Azam buat yang mana? Dua-dua dah siap. Dah siap. Okey, Azam sebentar tunggu dia dapat guna pula kan. Saya bagi clue Amal. Ataupun Azam bagi dua garis bersilang untuk nombor 2. Apa dengan apa? QOS, satu lagi UOR. Wow. So that means nak cari X. Cari X dengan Y. Saya rasa nombor 2 ni saya silap, Azam bersilap ni. Tengok balik Azam. Dalam soalan ada clue dia. Cuba tengok soalan dia. Yang kat rumah pun kalau problem macam tu tengok dalam soalan. Ada satu clue. Apa dia kata? Ayat pertama dalam rajah di bawah, QOS dan ROU ialah garis lurus. The second ayat dia kata apa? OT ialah pembahagi dua sama serenjang. Tak serenjang. OT ialah pembahagi dua sama sudut UOS. Bermaksud TOS tu berapa? Bukan berapa, apa nama dia sudut dia? TOS. Sebab dia pembahagi dua sama sudut. 30. How do you know? Cuba tengok UOT. Berapa sudut dia? Tak ada nilai, just alphabet. Y. So that means TOS juga adalah? Tak tahu. Pembahagi 2. Kan kita buat 60 bagi 2, 30. Right? So kalau UOT adalah Y, TOS adalah Y juga. Okay, dia ada apa ni? You already know the answer. So now I want you are Amar kan? Okay, Amar, you give me the answer to number 1. 8.2 C, number 1 was X. X 66. Betul, 66 darjah. Y 68 darjah. Okay. Azam, number 2 X ialah 115 darjah. Y 25 darjah. salah lah, X awak. Salah. Y awak betul. Cuba buat balik sekejap. Buat balik, both of you. Alah. Saya lukis dulu sebentar ke awak nak buat balik. Sempat-sempat. Tadi kita teruskan. Dah 30 minutes ya. 29 minutes. So we have QS. And then we have UR. And then we have P. This is 40. And then we have X di sini. Ini Y. Okey. Tadi saya dah kata ini adalah Y. Dapat tak tadi? X 90. Okey, sebab dia kata apa? P sebab ada ayat satu lagi, kan? Sudut POQ
Okey, dan QOR, POQ dan QOR ialah sudut Sudut pelengkap. pelengkap. Kalau pelengkap saya tambah 90. 90. Ya. So that means bila dia cari nilai X, okey, sebab dia kata again, saya repeat, okey, mula-mula kita tengok ini adalah bersilang. Right? Kemudian dia kata OT ialah pembagi 2 sama OT mana OT, okey, adalah pembagi 2 sama sudut UOS. Bermaksud yang diberi ini Y. So because dia kata pemberi 2 sama sudut, belas ni pun Y juga. Right? Okay, once you have that one, the third ayat, sudut POQ dan sudut QOR adalah pelengkap. Itu satu lagi. Ini tadi adalah pembagi 2 sama sudut. Kan? Okay, so bila ni pelengkap, that means dia nak cari X. Nak cari X, we have to find here because pelengkap berapa sini? 50. 50. Because pelengkap hasil tambah adalah 90. So that means ini tambahnya 90. Bila ini 90, ini garis lurus, ini juga adalah 90. So X adalah 90. 90. Okay, then we have to find Y. Kalau ini dah 90, 180. Tapi ini bersilang. Okay, ini macam mana? 50. Macam mana? Sudut ini dengan sudut ini sama. Ini sama dengan ini. So that means 2Y adalah 50. That's right. So Y adalah 50 bagi 2. You're going to get 25 degrees. Good. Okay. Now nanti you do at home page 188 Mahir Diri 8.2. Give it a try. Nampak soalan saya tak susah pun. Dia tak banyak. Tapi ada juga macam tadi nombor 1 tu pembagi 2 sama sudut pelengkap. Okay. Now kita lihat 8.3, more of introduction today. Keempat. Okay, sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Okay, we have to know first, apakah garis selari? Garis sama. Bukan sama panjang. Garis selari boleh ditandakan dengan anak panah seperti ditunjukkan dalam gambar foto. So kita dapati gambar foto tu nampak yang biru yang tegak tu. Okey. Kalau saya ada macam ni. Okey. Garis selari ialah garis yang tak akan bertemu. Pusing dunia pun dia akan sampai balik tempat ni. Teorinya lah. Kalau betul-betul kita buat akan sampai juga kan. Okey. So bila dia selari, kita kena wakilkan dengan anak panah. Ya, panah. Okey, menunjukkan dia adalah selari. Kalau saya buat macam ni, selari tak? Selari. Nampak selari. Matematiknya selari ke tidak? Tak. Dia tak akan selari selagi tak ada benda ni. Dia mesti ada. Boleh tak ada 3? Boleh. Tapi selari tak ni? Ketiga-tiga ni? Tak, sebab tak ada benda anak panah. Kalau ada, yes. Sometimes kita buat macam ni pula. Kita akan buat anak panah ni 2 pula. Supaya beza dengan selari ni ya. Ini selari sini, ini selari dengan sini. Boleh buat ya macam tu. Okey, itu selari. So kita dapati. Satu lagi. Dah faham selari ya? Dah. Okey, dah faham selari. I'm going to have 1, 2. Selari tak? Selari. Garis ni merentas tak? Rentas. Rentas pula melintang dia pergi ya. Ni dipanggil garis lintas lintang. Garis garis lintas lintang. Garis rintang. Rintang. Garis lintas lintas lintang. Okay, garis lintas lintang. Can it be like this? Adakah ini garis rentas lintang? Ya. Sure. Tak. Kenapa tak? Sebab tak selari. Yes, kalau ada ni baru yes. Sebab tak selari tadi, tak tahu selari ke tidak, dia bukan. Tapi once ada ni baru garis rentas lintang. Okay.
Dan dalam bab ni dia lagi mencabar tau untuk nampak nanti ya. Sebelum ni agak mudah. Lepas ni kena nampak ada bentuk-bentuk tertentu. Kena tahu bentuk tu baru boleh kira. Garis lintas lintang. So if I do like this, adakah ini garis lintas lintang? Ya. Yes. Adakah ini garis lintas lintang? Ya. Yes. Asalkan dia melintang, satu garis yang melintang di atas garisan selari. Okay, so look at latih diri 8.3a. Dia suruh salin, tak payah salin, cakap aja. Tandakan garis selari pada salinan objek itu. A tu yang mana selari? Ni landasan kereta api tau. Ini adalah dia punya rail tempat tayar kereta api yang besi tu lalu. Yang mana yang selari? Rail ni. Rail yang papan ni papan tau. Papan ni ke yang besi ni? Ini papan. Ini besi. Papan. Papan dia selari, besi? Garis. Ini kehidupan harian. Kalau lukisan kita kena ada benda ni dalam kehidupan harian. Garis lintas lintang yang besi tu. Yang besi tu garis lintas lintang boleh juga, tapi adakah ini dan ini selari? Tak. Tak. Ya. Ya. Kenapa tak? Kenapa ya? Sebab nanti dia belok. Kalau tak selari, tiba-tiba tayar tu besar macam ni. Macam mana lah kereta api nak lalu atas ni? Tayar dia satu straight, satu macam ni kan. Terkeluar dari landasan. Okay, so ini dan ini adalah selari. Mesti. Ini pun adalah selari. Sebab ini kehidupan harian tak adalah cuma arrow pula. Okay, so it can be, kalau ini garisan selari, ini banyak lintas lintang ni. Sepanjang-panjang jalan kereta api. Kalau tergelincir je habis. It happen ya. Tergelincirnya ataupun accident kereta api sebab dia terkeluar. Sebab dia macam besi yang dia pegang atas tu kan. Katakan ini adalah salah satu ya. Dia macam lalu macam ni. Dia selari. Ya, sometimes disebabkan ni sains pula sikit. Disebabkan hari panas sangat sebab dia besi ni kayu. Dia kembang sangat, kereta api boleh tergelincir. That cause accidents. Tu zaman dulu kereta api lah, sekarang ni hardly ya. Sekarang ni more of elektrik, pakai kereta api elektrik. Jarang dah accident. Dulu kalau accident, tengok pula dekat Indonesia dengan dekat India. Kereta api je pernah tengok tak gambar-gambar ni macam mana? Macam mana? Kereta api tu, orang ni bukan dalam aja, ke atas pun penuh. Cuba Google tengok. You'll see that. Bersyukur kat Malaysia kita tak ada lah naik atas tu. Penuh ya. Bukan mudah lah dalam tingkap tu keluar orang. Lepas tu kat dia punya antara gerabak-gerabak tu penuh orang. Ke atas berdiri duduk semua ada. Tough life dia leading. Kita bersyukur Allah bagi sangat senang kat Malaysia. Tapi aja syukur dah ada kereta elektrik. Yang tak tahu, tak ada ilmu. Dia penting sangat ilmu. Dia pergi duduk ke atas. Apa jadi? Mati lah. Dan jatuh elektrik. Sebab dia pakai elektrik ke atas. Dulu boleh lah. Sebab dulu dia cuma pakai arang batu ataupun minyak. Dulu dieselkan minyak ke. Dia bakar. Dia panaskan. Ada enjin semua. So dia asap dia keluar ke atas kan. So boleh lah. Duduk atas. Tapi kalau pokok yang tinggi sikit, habis. Potong. Okay, itu side sikit. Tapi just pengetahuan ya. Bersyukur Allah, untuk kita bersyukur Allah bagi sangat mudah. Okey, belum lagi B. Masa dah habis. Okey, B. Mana yang selari? Okey, tunjukkan tangan je. Malah nak lukis. Macam mana? Dengan tangan je. Sekarang tangan awak sini. Ikut sukalah. Mana selari? Frame dia tepi tu. Frame dia. Mana dengan mana yang selari? Tepi kiri. Okey, kiri kanan boleh selari. Atas bawah berselari. Okey, good. C? Sama kiri kanan selari. Atas bawah. Ada lagi yang kecil-kecil dalam tengah-tengah tu. Kat tempat buka pintu. Pintu tu mesti selari. Kau tak selari satu. Satu ketat, satu melekat tak ada buka kan. Selari. Tapi saya 3 line kat situ. Ubah dia punya handle. Handle pun selari. Selari. Tu boleh je tak selari. Tak cantik lah kan. Dan cantik kan selari. Okay, so nanti
Page 189 kita sambung pada kelas yang akan datang tentang nombor 2, nombor 3 tu. Okay, buat juga nombor 2, nombor 3. Ya. So page 82, page 188 wahid diri 8.2, page 189 latih diri 8.3A tu buat 2 dan 3. Satu dah buat dah. Okay, so nanti kita sambung. Apakah sudut sepadan, sudut selang-selir dan sudut pendalaman. This is tougher sikit untuk nak tengok mana sudut mana untuk nak kira ya. Okay, so that's all for today. Thank you for watching, all of you. Thank you for attending, both of you. Siapa yang belum subscribe, please subscribe and also share with your friends. Siapa yang perlu ya, supaya dapat dimanfaatkan ramai. Okay, as usual, my pesanan apa? Jaga solat. Jaga solat 5 kali sehari. Janganlah miss subuh selalu je. Student miss subuh. Subuh tu penting ya, keberkatan hidup seharian. Okay, kemudian kadang-kadang kepala sekolah Zuhur asar tak ke mana, maghrib isyak tak ke mana. No, jaga solat insya-Allah. Insya-Allah itu yang pertama Allah tanda akhirat besok. Yang kedua, ibu bapa terutama bapa ke ibu? Ibu. Itu hadis Nabi 3 kali. Kau tengok Cat Steven nyanyi, Cat Steven masuk Islam, samalah dia masuk Islam kan. Who next? Your mother. Who next? Your mother kan. Dah dengar? And then your father 3 kali ya ibu. Okey, kemudian selagi tak suruh buat perkara maksiat lah kan. Dia suruh pergi yang tak boleh dalam Islam, tak boleh lah kan. Okey, kemudian hormati guru-guru, mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu, hormati lebih tua dan sayangi lebih muda. Okey, that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah.